محمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, tuan-tuan, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya izinkan saya yang lemah, yang dhaif, yang hina lagi banyak dosa ini, mudah-mudahan diampunkan semua dosa-dosa saya. Mudah-mudahan tuan-tuan yang mendengar kuliah saya pada petang ini diberikan rahmat dan berkat, diberikan hidayah dan taufik, diberikan nur iman insya-Allah. Pada petang yang berbahagia ini insya-Allah saya akan memperkatakan satu tajuk, iaitu menjawab tuduhan-tuduhan golongan yang tidak faham Islam ataupun golongan yang menyalah tafsirkan dalam hal-hal yang tertentu. Jadi pada petang ini tajuk yang akan saya kongsikan ialah Fatah At-Tamimi, menjawab isu tawasul dengan Nabi SAW setelah kewafatannya dan tauhid peringkat tinggi. Tajuk pada petang ini yang akan saya syarahkan, yang akan saya kongsikan kepada tuan-puan adalah Fatah At-Tamimi, iaitu menjawab isu tawasul dengan Nabi SAW setelah kewafatannya dan tauhid peringkat tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Muhammad SAW yang kita sayangi, yang kita kasihi dan rindui, telah pergi meninggalkan kita lebih dari 1400 tahun yang lampau. Jadi kita sekarang ini berada di akhir zaman. Kita hidup di zaman sekarang ini yang penuh dengan ujian, penuh dengan masalah, penuh dengan kesulitan dan perbezaan pandangan dan pendapat antara umat Islam yang begitu besar dan dahsyat-dahsyat belaka. Perbezaan pandangan berlaku kerana perbezaan di kalangan umat Islam ataupun antara ustaz, antara ulama. Sekali lagi, perbezaan pandangan berlaku kerana perbezaan di sudut ilmu, perbezaan di sudut kefahaman dan keyakinan, dan juga ianya ada kaitan dengan kefahaman terhadap tauhid peringkat tinggi. Untuk membetulkan ajaran Islam yang telah disalah tafsir sejak sekian lama dan untuk menyatukan umat Islam dengan ajaran Islam tulen yang sebenarnya sebagaimana yang dibawa dan diperjuangkan oleh Nabi SAW. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala akan berlakulah tidak lama lagi satu kebangkitan yang sangat besar, yang sangat tidak terfikir oleh kita sebagai umat Islam, khususnya masyarakat awam, iaitu satu kebangkitan yang sangat-sangat akan mengubah landscape Malaysia kita ini ke arah kebaikan kepada semua individu, teristimewanya kepada yang beragama Islam. Akan berlaku juga suatu keajaiban kepada bangsa-bangsa yang bukan beragama Islam, di mana mereka akan terasa insya-Allah lebih bahagia, lebih selamat dengan kedatangan pemimpin Islam yang bukan tokoh politik. Saya ulangi sekali lagi, dengan kedatangan pemimpin Islam yang bukan tokoh politik, tetapi pemimpin yang membawa akhlak dan kasih sayang yang selama ini yang didambakan oleh semua orang. Artinya, kita rakyat Malaysia pada hari ini sangat-sangat merindui akan seorang pemimpin yang benar-benar berkarisma,
yang benar-benar beriman, benar-benar bertakwa, yang boleh benar-benar membawa Malaysia ni ke arah cemerlang, gemilang dan terbilang menurut ukuran Tuhan. Yang mana peribadinya sangatlah berakhlak sebagaimana bayangan Nabi SAW. InsyaAllah pada petang ini saya akan bercakap satu tajuk yang agak kontroversi. Tetapi dengan kuasa Allah dan rahmat kasih sayangnya, ia akan terjawablah persoalan-persoalan yang selama ini insya-Allah yang tidak jelas, yang menimbulkan tanda tanya kepada majoriti umat Islam Malaysia. Jadi sebelum kita pergi kepada intipati tajuk yang besar dan penting yang perlu sangat-sangat difahami oleh umat Islam sedunia, saya dengan rendah hati mengharapkan kepada Allah, kepada Tuhan dengan kasih sayangnya agar mengikhlaskan perkongsian ini dan melancarkan lidah saya, juga supaya saya tidak diserang oleh sihir-sihir yang datang dari musuh-musuh Islam. Pertamanya, saya perlu memaklumkan kepada yang belum mengetahui akan hakikat perkara ini. Dan kepada yang sudah mengetahuinya, anggaplah ia sebagai ulang kaji dan menambah keyakinan kita terhadap keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Suka saya memberitahu dan mengkhabarkan dan menegaskan bahawa sesungguhnya makhluk, iaitu selain daripada Allah, namanya makhluk. Semua makhluk selain dari Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua para nabi dan rasul, semua para malaikat, juga termasuklah makhluk yang disebut sebagai iblis, syaitan dan jin. Dan kalau di akhir zaman ini, iaitu adanya tokoh yang disebut gelarannya sebagai Imamul Mahdi dan wazirnya Fatah At-Tamimi, semua para wali juga yang dinamakan manusia ini, tidak kira siapa, sesungguhnya dengan tegasnya saya menyatakan bahawa makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah ada kuasa. Yang ni sebelum kita nak bicara bab tawasul ni perkara penting. Yang dikatakan makhluk tadi, yang manusia, iaitu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah ada kuasa dan selama-lamanya tidak berkuasa dan tidak ada kuasa untuk melakukan sesuatu kecuali semuanya mesti dengan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut adalah soalan-soalan yang berkaitan dengan tawasul serta jawapan bagi menjawab segala macam pertuduhan dan salah faham masyarakat umat Islam ataupun golongan tertentu, termasuklah golongan Wahabi yang menganggap tawasul ini adalah satu perkara yang tidak diterima, yang tidak diiktiraf oleh Islam, iaitu tawasul dengan Nabi SAW, terutamanya setelah kewafatan Nabi SAW. Yang pertamanya, apakah erti tawasul? Erti tawasul itu ialah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara orang-orang yang dicintainya seperti para nabi, para wali, kerana mereka adalah orang-orang yang telah diredai dan telah diberi darjat yang tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dalam bentuk jawapan yang lain, arti tawasul itu ialah mengambil perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dengan perkataan yang lain lagi, iaitu melakukan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah atau menjadikan seseorang yang baik, yang bertakwa sebagai perantara untuk doanya atau amalannya segera dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau bahasa lain, menjadikan seseorang itu sebagai recommendation untuk memudahkan, untuk Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan apa yang kita hajatkan. Tetapi satu perkara yang saya perlu ingatkan kepada tuan-puan adalah mengambil perantara ini bukanlah bermakna selama-lamanya, tidaklah bermakna kita yakin
bahawa perantara itu mempunyai kuasa. Ada kuasa untuk memberi manfaat atau menolak mudarat. Wasilah atau perantara atau sebab yang menjadi perantaraan kita untuk kita berdoa, menyebut namanya, memohon kepada Allah. Bukan mohon kepada perantara. Kena ingat tu. Bukan memohon kepada perantara. Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sebab. Sebab perantara ni orang yang baik-baik. Orang yang diberi barakah. Kebaikan yang banyak. Maka dengan itu, doa kita akan dikabulkan. Ini adalah merupakan salah satu daripada perintah yang ada dalam agama Islam. Dalam syariat Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Sekiranya tuan-puan tidak faham lagi dengan apa yang saya terangkan sebentar tadi, maka kita beralih kepada soalan yang kedua untuk kita mendapatkan lebih kefahaman insya-Allah. Apakah contoh-contoh dalam kehidupan harian, sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar, di mana kita menggunakan perantara atau wasilah atau sebab untuk menjayakan kehendak kita? Sebagai contohnya, kita meminta tolong kepada kawan kita untuk menyelesaikan masalah kita. Meminta bantuannya, contohnya, untuk menghantar kita ke suatu tempat ataupun destinasi. Hakikatnya, kawan kita itu mana ada kuasa. Tidak ada kuasa langsung untuk melakukan sesuatu atau apa sahaja. Maka dia boleh bergerak, dia boleh menghantar kita, dia boleh menyelesaikan masalah kita, sudah tentulah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya, kenapa kita menggunakan kawan kita untuk membantu kita? Maka kita katakan ia hanya sebagai sebab, ia hanya sebagai perantara. Tetapi hakikatnya, siapa yang membantu kita, siapa yang menolong kita, yang menyelesaikan masalah kita, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala? Contoh yang lain, apabila rumah kita terbakar, kita pun terus memberi bomba untuk memadamkan api. Pasukan bomba itu hanya sebagai sebab, hanya sebagai perantara. Hakikatnya yang menolong kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapakah bila rumah kita tak terbakar? Tuhan daratnya, ya Allah, ya Tuhanku, rumah aku terbakar, tolonglah padamkan api ini, ya Allah. Tidak begitu kan? Jadi kita mengambil perantara atau sebab. Namun demikian, walaupun perkara itu nampak zahirnya macam berupa duniawi, tetapi andai kata kita meyakini pihak bomba lah, pegawai bomba lah, ahli bomba inilah, pasukan bomba inilah yang membantu kita menyelesaikan, memadamkan api rumah kita tanpa ada kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita telah melakukan dosa besar. Kita telah melakukan syirik yang besar. Kerana kita meyakini bahawa selain dari Allah mempunyai kuasa, boleh membantu kita, boleh memberi manfaat kepada kita, atau boleh menolak mudarat yang ditimpakan kepada kita. Seterusnya lagi, sebelum seseorang itu sembahyang, sebelum mengangkat takbiratul ihram, ia akan membaca surah An-Nas. Di mana surah An-Nas itu dijadikan perantara, dijadikan sebab, dijadikan wasilah untuk mengelak dari gangguan syaitan semasa sembahyang. Surah An-Nas itu hakikatnya bukanlah ia ada kuasa. Surah tadi tak ada kuasa. Dia tidak boleh mengelakkan sesuatu daripada mudarat. Semuanya mesti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kita baca surah An-Nas, kalau Allah izin, insya-Allah kita bebas daripada gangguan syaitan. Dan ada ketikanya, ada waktunya apabila kita baca surah An-Nas, tetap kita diganggu oleh syaitan semasa kita sembahyang. Ini bermakna kuasa mutlak itu tergantung atau ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan yang seterusnya, adakah hukum tawasul itu syirik? Adakah bertawasul itu syirik?
dan berdosa besar. Maka jawapannya, hukum bertawasul itu diberi pahala, tidak syirik, dan ada ketikanya ia boleh menyebabkan syirik. Bagaimana pula? Saya akan jawab satu-satu tuan-tuan, insya-Allah. Tawasul itu adalah sunnah Nabi yang disukai oleh Nabi. Ianya diberi pahala dan tujuan bertawasul itu adalah untuk mengelak syirik. Di mana golongan Wahabi ni menganggap, berkeyakinan bahawa dengan bertawasul itulah yang menjadikan sebab syirik. Kerana mereka tidak faham apakah arti hakikat syirik. Ni golongan Wahabi yang mana ni? Golongan Wahabi yang tak faham. Majoriti yang begitu. Jadi, dengan bertawasul itu sebenarnya untuk mengelak syirik, bukan penyebab syirik. Sebagaimana dakwaan umat Islam akhir zaman. Khususnya sebagaimana yang saya kata tadi, golongan Wahabi yang tidak memahaminya dengan tepat. Dan saya juga perlu menerangkan bahawa bertawasul juga boleh membawa kepada syirik apabila niat dan perlaksanaannya tidak betul. Sebagai contoh, seorang yang bertawasul, maknanya bertawasul ini menghubungkan hati kita dengan seseorang yang bertakwa, tetapi menjadikan perantara atau wasilah sebagai matlamat bahawa dan yakin, menjadikan wasilah sebagai matlamat dan yakin bahawa perantara itu mempunyai kuasa. Dia yakin yang dia tawasulkan itu, kalau tok guru ke wali ke, dia yakin tok wali itu ada kuasa dan boleh mendatangkan manfaat atau mengelak mudarat. Sebagai contohnya, seorang yang bertawasul dengan mengatakan, "Wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, saya ini berada dalam kesusahan dan saya mempunyai masalah rumah tangga." Dalam masa yang sama, hatinya bergantung serta yakin bahawasanya Syekh Abdul Qadir Jalani yang menolong. Ini bukanlah yang dimaksudkan oleh Islam. Jadi kalau macam ini bukan tawasul yang dikenaki oleh Islam. Maka berlakulah syirik kerana yakin dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Saya sudah terangkan tadi bahawa bila kita bertawasul ni, kita ni disuruh, dalam Quran menyuruh kita ni mencari wasilah, mencari perantara, menghubungkan hati kita dengan orang yang bertakwa. Kun ma'allah, wa illam takun ma'allah, kun ma'aman kana ma'allah, fa innahu yusiluka ilaih. Hendaklah kamu bersama dengan Allah, hati kita, hati kamu ini. Tetapi sekiranya kamu tidak dapat bersama dengan Allah, hendaklah kamu bersama dengan orang yang hatinya dengan Allah. Orang yang hatinya dengan Allah itulah nabi-nabi, para wali dan sebagainya. Fa'innahu, sesungguhnya dia itu yusiluka ilaih, dia menyampaikan kepada apa-apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah tahu tadi, saya dah bagi tahu bahawa nabi-nabi, para wali semua tidak ada kuasa, tetapi penyebab kerana mereka ni adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Mereka ini macam nabi-nabi ini, dia disayangi oleh Allah, maka dia menjadi sebab untuk doa kita, permintaan kita dimakbulkan oleh Allah SWT. Kena faham ni molek-molek. Saya bagi contoh lain. Seseorang pergi ke makam ketua wali Allah, Syekh Abdul Qadir Jalani, contohnya. Bila sampai ke makam atau kubur tersebut, dia memberitahu atau dia memberi salam. "Assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir Jalani. Aku datang kepada makam engkau ini, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, untuk memohon hajat kerana aku ini banyak dosa. Aku ini terlibat dengan maksiat dan keluarga aku bermasalah. Maka wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, engkau mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya masalah rumah tangga aku ni selesai, supaya aku ditaubatkan dengan dosa-dosa aku, supaya aku boleh bertaubat dengan taubat nasuha." Maka golongan Wahabi terutamanya, dia kata tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kita hadapkan terus cakap kita ni pada Syekh Abdul Qadir Jalani. Di sinilah kita silap ni. Silap besar ni. Sebab dia kena, ni tuan-tuan kena sabar. Dengar elok-elok hujah saya dulu. Kita ambil urusan dunia. Kita kata apa? Contohnya, "Mak, tolong buat kopi, Mak." Kita hadap terus kepada Mak. Mak bukan ada kuasa. Mak tidak pernah ada kuasa. Dia nak jalan ke dapur tu pun mesti dengan izin Allah. Kita terus hadap kepada dia je. Bila kita ditimpa masalah, anak kita dicolik atau sebagainya, kita terus telefon polis. "Tuan, anak saya dicolik, Tuan. Tolong datang, Tuan." Kenapa tak ngadu kepada Allah SWT? Walaupun dia polis, walaupun dia siapa saja, tetapi dia tidak boleh membantu. Semuanya mesti dengan izin Allah SWT. Jadi kita naklah faham, orang yang bertawasul ini, orang yang bertawasul biasanya ilmu pengetahuan dia mantap. Orang yang bertawasul biasanya dia ada ilmu. Masalah kita akhir zaman nak kiamat ni,
Bila kita kata seru kepada orang mati, kita kata syirik. Lala tu kita kata syirik dah. Dengar dulu molek-molek hujahnya. Ia bukanlah syirik sebagaimana pendapat sebahagian daripada ulama. Kerana di dalam sunnah memang terdapat seruan kepada orang-orang mati. Jadi dikira sebagai satu kesilapan. Sekiranya dianggap menyeru kepada orang mati itu, berdoa kepadanya, maka terus dianggap sebagai syirik. Seruan kepada orang mati tidak boleh dianggap syirik, melainkan kita minta kepada jasad, tubuh, mayat, kepada mayat tu kita minta dekat dia, seolah-olah dia tu ada kuasa pula nak minta tolong dengan dia. Syirik lah. Sebenarnya orang tak perasan. Sebenarnya kalau kita minta tolong dengan manusia, bila kita berada dalam kesusahan, berada dalam kemiskinan, kita minta tolong dengan manusia tanpa mengaitkan dengan Allah. Minta semata, oh ini orang kaya, ini tokoh korporat, ni datuk, kita minta tolong dengan dia. Sepatutnya kita minta tolong dengan Allah. Yang datuk ke orang kaya itu sebagai sebab saja. Yang nak menyalurkan bantuan itu sebenarnya adalah dari Allah SWT. Orang kaya ke orang banyak duit ke, dia tidak boleh membantu kita. Tak pernah. Tak pernah sebenarnya manusia ini membantu kita. Tak pernah. Kecuali kalau Allah izin. Allah yang dorong dia, barulah dia keluarkan duit dia, barulah dia tolong kita. Ini ramai orang tak faham, ramai orang tak perasan. Biasanya ahli-ahli sufi, orang yang faham agama, bila diorang bertawasul, pergi ke kuburan, pergi ke makam-makam wali, pergi ke makam Nabi SAW, mereka seru di situ. Mereka tahu bahawa mereka ini minta tolong dengan Allah melalui sebab karamah wali-wali ini. Dengan berkat wali-wali ini. Itu sebenar maksudnya, bukan minta dengan orang yang dalam kubur tu. Ini salah faham yang besar. Kalau kita kata syirik, bercakap dengan orang dalam kubur tu syirik, kita ni faham tauhid dangkal sangat. Samalah, kenapa pula kita boleh kata bila kita pergi kubur, Rasulullah pun sebut kata ini, Assalamualaikum ahla diyar au daru qaumin mu'minin. Itu sebagai contohnya. Rasulullah bagi salam. Di dalam kita mengerjakan semayang, dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir, kita memanggil Rasulullah, bagi salam pada dia. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita memberi salam, nampak tak? Dan dia jawab. Roh Muqaddasah Mutasarrif, dia jawab. Ini maknanya orang yang zahirnya mati dalam kuburnya sebenarnya roh mereka hidup. Jadi saya nak peringatkan sekali lagi, bukan saja bila kita menganggap orang yang dalam kubur tu boleh tolong kita syirik. Memang syirik lah. Bukan cakap itu saja. Bahkan kalau kita anggap orang yang hidup ni boleh tolong kita, pun syirik juga. Oh, orang kaya ni boleh tolong kita, orang kaya ni boleh tolong kita, orang tokoh korporat ni boleh tolong kita, datuk ni boleh tolong kita, orang tu banyak duit, orang tu begitu begini, dia boleh tolong kita. Tak boleh. Mereka tidak boleh membantu kita. Sedikit pun tak boleh tolong. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan yang seterusnya, kalau orang awam, orang biasa, orang yang tak faham konsep tawasul ni, jadi bolehkah mereka ini atau kita ni berdoa terus direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana tuntutan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami sembah dan kepada engkau kami minta tolong. Boleh ke tak boleh? Dan kenapa pula kita mesti bertawasul dengan seseorang? Bukankah manusia tadi saya dah kata tak ada kuasa? Ini saya nak ulang-ulang balik supaya kita faham. Ni jawapan dia. Berdoa terus kepada Allah tanpa menggunakan perantara atau tanpa wasilah adalah diharuskan kerana menjadi keyakinan umum umat Islam bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah tempat kita memohon hajat. Dia yang memakbulkan semua doa. Jadi balik kepada soalan tadi, apa perlunya kepada perantara? Kan nampak lahirnya di situ macam tiada masalah. Semuanya benar. Semuanya nampak zahirnya benar. Sebenarnya semasa kita berdoa atau imam berdoa, dia akan memulakan dengan memuji-muji Allah. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Itulah menyebut membaca selawat atau menyebut selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi SAW. Itulah namanya kita menggunakan perantara, mengambil berkat Nabi tadi. Dan sebelum mengakhiri doa, kita baca sekali lagi selawat dan salam ke atas Nabi SAW. Ini juga salah satu bentuk tawasul tanpa kita sedar. Rumusannya, mungkin kita tidak perasan.
atau tidak faham bahawa kita berdoa dengan menyebut Nabi SAW itu adalah untuk mendapatkan keberkatan dari Nabi dan untuk dimakbulkan doa kita. Ini adalah di antara kemuncak soalan, iaitu bolehkah kita berdoa dengan Nabi SAW setelah wafatnya baginda. Jadi sebelum jawab soalan ni, saya ingin bertanya, jawapan bentuk bertanya kepada tuan-tuan, apakah persamaan di antara orang yang hidup dengan orang yang mati pada hakikatnya atau realitinya? Apakah persamaan? Ni saya nak bagi tahu ni, ada persamaan di antara orang hidup dengan orang yang mati. Orang hidup sebenarnya di sudut tauhid, mereka tidak ada kuasa dan tidak pernah ada kuasa. Usaha mereka tidak pernah memberi bekas. Artinya manusia ini hidup, mereka beramal, berbuat baik, berusaha, berikhtiar, berkehendak, semuanya mesti dengan izin Allah SWT. Itu orang yang hidup. Saya ulang balik, apa dia orang hidup tadi? Tak ada kuasa. Tak pernah ada kuasa. Usaha mereka, amalan mereka pun yang mereka buat, usaha, ikhtiar, kehendak, semua tu dengan izin Allah SWT. Sebenarnya sama juga dengan orang yang telah mati hakikatnya. Apa mana hakikatnya sebenarnya? Yang meninggal dunia, yang dah meninggal dunia, yang dah wafat, mereka juga tak ada kuasa. Mereka juga tidak memberi manfaat ataupun mereka tidak boleh menolak mudarat. Inilah yang saya maksudkan di awal kuliah saya. Selain dari Allah SWT yang namanya makhluk, maka mereka memang tidak ada kuasa dan tidak pernah ada kuasa. Tadi saya telah bagi tahu bahawa masa semayang, kita bagi salam kepada Nabi. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab salam. Jadi Nabi ini telah wafat. Walaupun telah wafat, rohnya hidup. Orang yang biasa dikubur pun hidup, rohnya hidup. Kita bagi assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal mu'minun insyaallah bikum lahikun. Kita bagi salam kepada orang dalam kubur, dia orang jawab Waalaikumsalam. Larilah kita. Larilah kalau jawab macam tu. Dia jawab Waalaikumsalam. Jadi maknanya roh mereka ni hidup. Jadi soalan saya ialah, takkanlah kerja Nabi yang telah wafat jawab salam, jawab selawat je? Dua ni je. Kan Islam ni agama yang canggih. Mesti ada sesuatu di balik tabir yang kita tak dapat nak faham. Bagi orang yang tak diberi faham lah. Sebab itu ada hadis Nabi SAW yang menyebut, Al-anbiya ahya fi kuburihim yusallun. Para Nabi itu hidup dan di kubur mereka itu bersembahyang. Ini lagi terkejut kalau orang awam. Saya ingatkan semula, kita ni duduk akhir zaman. Di zaman ini akhir zaman namanya. Jadi ramai orang tak faham Islam. Dia faham basic-basic je. Mula pelik sikit, ganjil sikit, dia tak percaya. Ni masalah besar ni terkait dengan tauhid ni. Jadi Nabi-Nabi itu hidup. Dalam kubur mereka itu sembahyang. Bukan sembahyang taklif, maknanya sembahyang diwajibkan. Bukan sembahyang macam tu. Sembahyang yang berlazat-lazatan. Kena faham ni tuan-tuan. Yang kedua, Al-Quran menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Surah Al-Imran ayat 169. Dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh, yang gugur syahid pada jalan Allah itu mati. Mereka sebenarnya tidak mati. Bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Itu orang yang gugur syahid ini, orang yang terbunuh ni di jalan Allah itu tak mati. Hadis Hasan ni, riwayat Abu Ya'la. Hadis ni hadis Hasan. Betah lagi para Nabi, mereka semuanya tidak mati. Rohnya tidak mati. Sebab itu Nabi-Nabi semua dikatakan hidup. Roh mereka itu. Jadi takkanlah hidup saja. Takkanlah Nabi-Nabi hidup kerjanya jawab salam, jawab selawat. Itu je. Makna ada perkara lain. Itu namanya peranan roh muqaddasah mutasarrif. Ini yang golongan Wahabi tak percaya. Sebab tu dia orang tolak ahli-ahli tarikat, ahli-ahli zikir ni. Seorang tak percaya, mengarut dia kata dia. Sebab dia orang sukat agama ni dengan akal pemikiran mereka yang dangkal, yang cetek. Ini masalahnya. Tu yang saya bagi tahu di akhir zaman bila datang ni Imam Mahdi, mereka memerangi di antara golongan itu ialah golongan Wahabi dan Syiah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum izzalamu anfusahum
ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasulu lawajadullaha tawwaban rahima. Sadaqallahul azim. Dan sekiranya mereka ketika menzalimi diri mereka sendiri, mereka datang kepada engkau Muhammad, iaitu setelah wafat, lalu mereka memohon ampun kepada Allah dan memohon keampunan untuk mereka, para rasul, oleh para rasul, pasti mereka akan mendapati Allah sebagai Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dalam surah An-Nisa ayat 64. Ini maknanya, ini sebagai contoh nak mudah faham tuan-tuan. Sekiranya kita menzalimi diri kita, kita buat dosa, lalu datang kepada makam Nabi SAW di Madinatul Munawwarah. Kita pergi sana, lalu kita meminta ampun kepada Allah. Bukan minta ampun kat Nabi, tapi cakap dengan Nabi. Sebab Nabi tu roh dia hidup. Contohnya begini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku datang dengan keluarga aku ni. Kami ni banyak buat dosa, banyak buat salah. Apalah kiranya wahai Rasulullah, engkau mohonlah bagi pihak kami ni. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa kami ini diampunkan. Ini makna kita cakap menghadap. Kita tujukan kepada Nabi. Roh Nabi itu hidup. Dia dengar dan dia mohon keampunan bagi pihak kita. Dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebat Islam ni, canggih. Tetapi bagi golongan Wahabi, dengar molek-molek. Bagi golongan Wahabi ni, mereka kata tak boleh kita hadap gitu. Seolah-olah kita anggap Nabi tu ada kuasa. Bila pula kita kata Nabi tu ada kuasa? Daripada awal lagi saya kata, yang namanya makhluk termasuk Nabi, termasuk malaikat, semuanya tak ada kuasa. Ini dikatakan wasilah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilahi wasilah. Cari perantara. Kerana Nabi itu, dia tu rohnya hidup. Dia boleh membantu dengan izin Allah. Semua mesti dengan izin Allah. Bukan minta tolong dengan Nabi. Minta tolong dengan Allah melalui Nabi. Minta tolong dengan Allah melalui Nabi. Kalau kita kata tak boleh direct, yang kita direct, bomba tolong saya, polis tolong saya, minta kawan, Cik Umar tolong saya, Cik Umar, bagi mak tolong mak ambil makan nasi, tolong minta tolong bapa, minta tolong kakak, minta tolong orang kaya, minta tolong itu, minta tolong ini. Boleh pula. Kenapa tak minta? Ya Allah, ya Tuhanku, kami ni lapar, turunkan kepada kami 5 keping roti canai. Kenapa kata, Mama, roti canai 3, teh tarik 2. Kenapa kita direct kepada mamak tu? Mamak tu bukan ada kuasa. Nak buat roti canai, nak berjalan selangkah pun tak boleh. Semuanya tak ada kuasa. Mintalah dengan Allah. Ini dia orang tak faham. Dia orang terlepas pandang, tak perasan benda tu. Bila kita menghadap cakap kita ni kepada Nabi, bukan makna Nabi tu ada kuasa. Saya dah cakap daripada awal-awal lagi. Nabi tu tak ada kuasa. Inilah perluasan makna yang dicanai, yang dipahamkan oleh ahli-ahli sufi. Sebab tu mereka tidak syirik. Kita ni yang syirik, kita yang tak faham. Kita tak pula nak bagi tahu bahawa benda itu tak boleh pula. Pasal apa tak boleh pula? Boleh je. Syirik itu, apa makna syirik itu? Kita merasakan bahawa Allah itu ada kuasa, Nabi itu ada kuasa. Saya dah bagi tahu Nabi tak ada kuasa, langsung tak ada kuasa. Cuma sebagai mengambil keberkatan. Dia orang yang dikasih oleh Allah, minta dia sebagai recommendation. Dia roh dia hidup, dia minta tolong dengan Allah. Begitu, sebab itulah berjuta-juta orang pergi dekat makam tu, pergi minta mohon dengan Allah melalui Nabi. Boleh 2 cara. Satu kata, ya Rasulullah, aku minta tolong dengan engkau. Engkau mohonlah kepada Allah diampunkan dosa aku. Itu satu cara. Cara yang kedua, ya Allah, ya Tuhanku, berilah pengampunan kepada aku dengan berkat Nabi SAW. Dua-dua boleh. Sebab itu orang Arab, dia menghalang, tak boleh. Dia kata ini bid'ah dolalah, ini syirik semua. Sebab itu Imam Mahdi ni serang negara Arab ni. Serang golongan Wahabi lah. Serang golongan yang tak betul. Golongan yang betul tak apalah, ini golongan yang tak betul ni. Golongan yang tak apa-apa benda ni, yang tak faham Islam ni. Golongan itu yang diserang oleh Imam Mahdi, jangan tak faham. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sebenarnya banyaklah saya nak cakap ni. Ada banyak saya nak cakap ni berkenaan masalah khilaf, kan? Jadi kalau orang kata, ini saya akan sambung lagi siri kedua rasa saya. Kalau orang kata kenapa kita minta dekat Syekh Abdul Qadir Jalani, kenapa tak minta dengan Nabi terus? Ada masa-masanya kita minta dengan Syekh Abdul Qadir Jalani kalau pergi makam dia. Kalau kita ini berguru dengan Syekh tarikat tarikat Ahmadiyah dengan Khalifah tarikat Tawasul. Kalau kita ini amal tarikat Nasyabandiyah dengan Khalifah tarikat Nasyabandiyah, yang kita bertawasul, tak ada salah. Yang pentingnya semua tu bukan ada kuasa. Yang menyampaikan, makbulkan doa kita hanyalah
Allah Subhanahu Wa Taala. Masa di makam Rasulullah, kita bertawasul dengan Nabi. Masa semayang pun, kita dah bertawasul dengan Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Bagi salam lagi kepada Nabi. Jadi nampak Islam tu canggih, hebat. Jadi orang yang tak faham Islam, tambah-tambah orang awam, ngaji pun tebuk-tebuk maaf cakap. Jadi janganlah kita buat, ini sesat, ini syirik. Faham pun tidak, tanyalah orang. Fas'alu arziki in kuntum la ta'lamun. Tanya orang. Sampai faham, barulah boleh. Jangan sebarang-sebarang nak tuduh bukan-bukan. Jadi, saya dah sebut secara asas lah. Mudah-mudahan, apa yang saya cakap ni mungkin agak berterabur. Tapi mudah-mudahan tuan boleh faham insyaAllah. Jadi ampun doa daripada saya yang banyak dosa lemah hina ini. Mudah-mudahan saya akan sambung lagi siri satu lagi berkaitan dengan tawasul. Mudah-mudahan akan dapat memberi kefahaman yang lebih jelas. Saya akan bawa tajuk-tajuk lain yang dipersoalkan, yang diperselisihkan ataupun yang tidak dipersetujui oleh golongan Wahabi ini. Sekian. Ampun doa daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.